Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya yang berbahagia, kita yang tetamu Dr. Syed daripada Utara Tanah Air. InsyaAllah nanti kita tunggu lagi, ada lagi 2-3 orang ataupun seorang lagi akan join. Untuk makluman sahabat sekalian yang mana dapat mengikuti, sila share lah kalau sempat. Dan oleh sebab saya tengok cuaca sini pun nampak berdetum macam dia nak hujan dan tak hujan ni. Jadi saya minta lah kalau boleh sahabat-sahabat tolong share kepada sahabat-sahabat kita mungkin tak sempat datang. Saya nampak Cik Han Ismail. Selamat datang Cik Han. Okay. Kita baru nak mula, Cik Han dah masuk dah. Alhamdulillah. So bersama kita hari ini Dr. Syed. Oleh sebab sini di KL tempat saya ni cuaca nampak dah mula redup, nak hujan dah. Tadi pun hujan dah, berdentum juga. Jadi mungkin di Citra macam mana cikgu? Bagi sikit maklumat. Di Citra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra nampak gaya macam mendung gelap, nak turun hujan juga. Tapi belum hujan lagi, cuma nampak angin sepoi-sepoi tu. Dan keliling apa rumah saya ni nampak mendung hitam lah. Mungkin akan hujan kot, harap-harap hujan lah. Sebab kemarin sikit sangat hujan. Dan kemarin masalah di Kubang Pasu ni, masalah ayak. Alhamdulillah pagi tadi ayak dah settle. Alhamdulillah. Okey, saya tengok di Cik Han daripada Johor. Dia kata Johor panas. Tu dia kata Assalamualaikum pada Syakir dan Tuan Dr. Syed. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Johor clear. Suara boleh dengar Johor. Dia suara saya dengan jelas tak daripada Johor, Tuan Hans? Cuba maklum sikit. Jelas atau tidak di Johor? Suara dengan gambar. Nanti kita tunggu dapat maklumat sikit. Mudah-mudahan insya-Allah boleh dengar dengan jelas. Okay, terima kasihlah yang beri maklumat kepada Cik Hans. Kita kalau insya-Allah. Oh, terima kasih Cik Han. Dari Johor jelas tuan dia kata. Bagus. Cantik. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah feedback bahawa boleh dilihat dan boleh ditengoklah. Alhamdulillah. Jadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita sini, saya ingin nak maklumkan sedikit bahawa percakapan kita ni merupakan sambung apa kita cakap semalam. Kita ada 2 orang tetamu semalam, iaitu Dr. Kusaini daripada Pulau Pinang dan juga Hajah Zubaidah daripada Singapura. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini pun mungkin Hajah boleh masuk. Mungkin Dr. Kusaini mungkin ada meeting lagi lah kot, saya ingat. Tapi walaupun apapun, kita akan mula sikit lagi, tapi kita tunggulah pada sahabat-sahabat kita yang lain-lain kalau sempat masuk, sila masuk. InsyaAllah. Dan kita boleh share lah dengan kawan-kawan. Sementara ada sini, jika tuan-tuan dan puan ada soalan, sila tulis di Facebook kami ni. Kami ni cuba setakat yang mana boleh kita nak share dengan sahabat-sahabat kita yang lain-lain. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita cakap ini memberi sikit kebaikan kepada umum. Terutama kepada kami ni banyak sebab korang. Jadi kami cuma usaha sebagai orang kata pembuka kata lah. Kan? Bukan yang lain-lain tu kita akan bincang lagi ikut keadaan dan suasana. Jadi saya nak cuba add-kan di dalam saya punya profile. Because yang saya buat sekarang ni dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah di dalam page. Okay. Jadi sahabat-sahabat yang tak ada page mungkin tak follow saya, tak like lagi, mungkin tak dapat lah. Jadi itulah sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dah boleh mengikuti saya punya perbualan hari ini. Ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Han daripada Johor. Sama saya ialah Dr. Syed daripada Utara Tanah Air. Okey, semalam kita bercakap tentang coaching kejayaan. Kita kupas daripada segi sudut, daripada sudut percakapan. Sama ada klien atau coachee yang kita nak coach dan sebagainya. Tapi ini semua adalah merupakan pembuka minda, sikit-sikit input
sebagai orang kata satu usaha untuk berdaya maju di dalam bidang coaching, consultancy, mentoring dan sebagainya, pendedahan, dan kita dedahkan benda ini mengikut pengalaman dan juga apa saja yang kita dapat maklumat daripada lain tempat kita share di sini. Di sini bukan nak tunjuk pandai dan sebagainya, sekadar nak buat some sharing. Jadi saya ingat kita sekarang ni sudah masuk 5.20. Jam saya ni 5.20. Jadi 5 minit lah kita berjalan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syuib yang sudi datang. Jadi sambung balik pada semalam, kita telah memberi kupasan tentang sebutan perkataan yang timbulkan oleh klien di depan kita itu merupakan satu input membantu seorang coach setelah mendengar boleh mencipta soalan, to craft the question yang reliable, yang suitable dan yang memudahkan untuk klien mencari jawapan berdasarkan maklumat yang disampaikan pada coach. Itu yang kita bincang semalam. So hari ini kita akan melebarkan lagi. Mungkin walaupun apa terletaklah pada MD panel, doktor dan juga sahabat-sahabat lain yang akan masuk. Jadi berhubung dengan cakap dengan kejayaan ni, mungkin kepada sahabat-sahabat kita yang ingin masuk, sila join dan masuklah. Saya ingat saya pun mungkin tanpa banyak sangat lepas FB ni mungkin saya terpaksa ni tanpa banyak kan. Saya akan convert into macam biasa dululah. Saya akan masuk dalam YouTube. Kalau masih orang nak tengok ni saya tak tutup lah. Pasal dia terlalu panjang sangat. Saya pun nak scroll susah. Jadi cikgu, Dr. Syuib, sila bagi pandangan apa saja yang terlintas di mata hati cikgu. Terima kasih Dr. Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat bersiaran lagi pada petang ni sama-sama dengan Dr. Syakir dan juga sahabat-sahabat yang lain. Berhubung dengan sebut berkenaan pengalaman yang dilalui, apa arti kejayaan, apa kaitan kejayaan dengan masa lalu dan sebagainya. Jadi apabila sebut kejayaan ni saya nampak macam ada kelainan pada diri seseorang lah. Tak sama pada seseorang tu. Dia mengukur kejayaan pada diri dia tu mungkin daripada beberapa aspek kehidupan masing-masing lah. Bagi saya kejayaan ada dua. Saya ukur dari segi pada diri saya sendiri, apa yang saya dapat, apa yang saya capai, apa yang saya perolehi, apa yang saya nikmati. Itu adalah kejayaan di dunia. Satu lagi target saya ialah target kejayaan dunia dan akhirat. Ya, kejayaan di akhirat. Mana kita mengharapkan kejayaan di dalam suatu kita ke sana nanti. Bagaimana penghujung kita, kehidupan penghujung kita nanti. Adakah kita dapat husnul khotimah itu? Itu yang target sasaran kejayaan yang kita hendak sebenarnya. Di dunia ni kita boleh ukur kejayaan kita, mungkin kita nakkan rumah besar, dapat rumah besar, itu adalah kejayaan. Ya? Katalah kita nakkan sesuatu benda yang kita nak selama ini, kita dapat, itu dari segi pengukuran sebagai satu kejayaan, mungkin itu kejayaan. Sebagai seorang pelajar, katalah dia hendak target untuk dia berjaya di dalam peperiksaan dan sebagainya untuk dapat beberapa A, itu adalah kejayaan. Bagi dia itu adalah kejayaan. Ya, jadi pengukuran seseorang tentang kejayaan tu mungkin tak sama Dr. Syakir. Jadi bagi saya itu saya nampak sebagai permulaan lah dalam kehidupan saya. Apa yang boleh saya ukur, saya nampak kejayaan pada diri saya dah alhamdulillah saya dah terima pada hari ini. Cuma yang satu yang saya tak nampak lagi adalah yang saya cakap tadi itu, iaitu kalau kita sebut dunia dan akhirat, dunia ni mungkin saya dah dapat banyak, saya dah dapat, dan akhirat itu saya belum lagi. Ya, okey, Dr. Syakir sebagai permulaan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih penjelasan pertama yang disampaikan oleh Dr. Syuib. Penekanan diberi bukan saja kejayaan di dunia, tetapi juga di akhirat, di mana di situlah tempat abadi yang kita selama-lamanya. Jadi terima kasih doktor. Dan yang kedua, doktor menceritakan mungkin di dunia ini kita nak
berjaya ataupun lulus peperiksaan dan sebagainya. Kita mengukur kejayaan berdasarkan kemampuan, kebolehan kita memberi makna kejayaan yang terhad. Hari ini kita masuk dalam bentuk yang lebih mendalam, terutama sekali tentang kehidupan di dunia dan akhirat. Okey, satu usaha yang perlu kita usaha sekarang. Di dunia yang menentukan, usaha di dunia boleh bawa kita ke akhirat, menentukan amalan yang kita lakukan. Jadi berbalik pada apa yang kita cuba nyatakan di sini, iaitu kebanyakan orang bila dia bercakap dengan pasal kejayaan, dia mungkin melihat satu side of the coin. Tadi kita dah tengok dua lah. Cikgu doktor dah kupas dah. Satu di dunia, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Tetapi daripada sudut penyampaian doktor tadi, kita nak cuba bagi penekanan pula bagaimana kita boleh bukan saja di dunia, bahkan membawa kita ke akhirat. Jadi kejayaan itu ukurannya ada cara. Kalau orang Islam, kita kena ikut cara-cara sunnah Rasulullah SAW yang terdapat dalam rukun Islam, rukun iman. Pasal kita lakukan mengikut, of course tentu kita kena belajar. Benda ni kita mesti ada guru. Kita mesti ada guru, mentor untuk memberi tegur ajar cara teknik yang betul. Mengikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, terima kasih. Selamat datang pada Hajah Zubaidah daripada Singapura. Daripada Tasik Tebrau. Selamat datang. Bersama kita hari ini ialah Dr. Syuib daripada Utara. Puan Hajah Zubaidah. Assalamualaikum Dr. Syuib. Ya, waalaikumsalam. Puan, Kenal. apa khabar? Alhamdulillah. Selalu dengar je nama doktor. Okey, yang kedua, kita juga menunggu kalau kebolehlah, kalau kita punya coach Dr. Tuan Haji Muhammad Atan dan juga Cikgu Amin. Sekejap doktor. Ya. Nak minum air sikit, sakit Minum. tekak. Minum. Supaya harap Muhammad Atan boleh join, dan juga kalau kesempatan saya ingat mungkin Cikgu Amin boleh join. Hari ini saya ingat mungkin sahabat kita Dr. Kusaini mungkin dia tak kesempatan, dia ada aktiviti. Jadi tadi Cikgu Dr. Syuib telah membuat pengulasan berhubung dengan kejayaan bukan sahaja di dunia dan akhirat. Kalau di dunia nak rumah besar, nak lulus peperiksaan cemerlang dan sebagainya. Tetapi kita nak lebih luas daripada itu lagi, iaitu di akhirat, ya, iaitu kejayaan yang kekal. Ini yang kita bawa dari sudut itu. So daripada Hajah pula, apa yang Hajah nak tambahkan lagi Hajah? Selain daripada yang ditambahkan oleh Dr. Syuib tadi. Saya lagi mendengar dulu sebab baru masuk ni. Okey. Tak apa. Okey. Baik doktor. Ya. Saya nak bagi apa faktor-faktor pendorong saya berjaya lah. Saya anggap berjaya lah. Okey. Faktor pendorong bagi saya ialah orang utama yang bagi kejayaan masa saya kecil ialah ibu saya. Beliau lah mentor saya, guru saya, ibu saya. Dan untuk maklumat semualah, saya duduk dengan ibu saya. Saya anak lelaki tunggal. Saya ada 2 kakak. Jadi kami 3 beradik. Kami orang susah. Susah sesusahnya. Maknanya taraf susah tu kira berjalan kaki daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 5 tu berjalan kaki lah. 10 km berjalan kaki daripada kampung saya nak pergi ke Pekan Langgar. Jadi daripada kesusahan inilah mungkin faktor-faktor kesusahan itu yang menyebabkan saya bersungguh-sungguh dan ibu saya bersungguh-sungguh kerana beliau seorang yang buta huruf dan hidup kami susah, tidak mempunyai harta apa, bapa pun tak peduli ya bapa, oleh kerana ibu ada 2, jadi kami mak saya ibu muda. Jadi saya tak pernah nampak bapa saya duduk dengan saya. Jadi dialah bapa saya, dialah ibu saya, dan dialah kalau bahasa sekarang kita kata guru dan mentor saya lah. Faktor pemangkin kejayaan, sumber inspirasi yang memberi kejayaan pada saya ialah ibu saya lah. Dia yang banyak membentuk
ciri-ciri peribadi saya untuk berjaya sebagai seorang, orang kata, daripada tak ada apa, nothing to something lah. Jadi daripada seorang miskin, susah, ya, pergi sekolah bawa 5 sen, 10 sen. Doktor tahulah zaman tahun 60-an dulu kan. Ya, ya. Betapa susahnya keadaan itu. Ya, kadang-kadang saya pernah lalui benda-benda macam ni. Contohnya kami selama 6 bulan tak berjumpa nasi, kami hanya makan bubur dengan garam. Waktu tu saya masih ingat lagi zaman tahun susah pun waktu tu, tahun 60 66 67 macam itulah. Saya masih darjah 1, darjah 2 macam itulah. Saya masih ingat lagi dia punya tu. Jadi apa yang mak saya membentuk saya ialah dia membentuk personality untuk selalu memberi motivasi kepada saya supaya rajin belajar walaupun orang susah. Saya pegang kata-kata dia sampai saya dewasa, sampai saya tua ni. Dia kata biarpun kita orang susah, tapi belajar kena terus belajar. Ya? Jangan jadikan kesusahan sebagai satu batu penghalang untuk kita terus belajar. Itu yang saya masih ingat kata-katanya. Jadi kata-kata pendorong tu menyebabkan saya belajar bersungguh-sungguh sehingga saya masuk. Habis saya belajar SPM, saya terus ditawarkan ke ITM Shah Alam. Selepas tak habis ITM Shah Alam, saya ditawarkan untuk mengikuti kursus guru dan sebagainya. Jadi sebagai untuk membalas jasa beliau, walaupun saya masih menuntut di maktab perguruan, saya bawa mak saya, doktor. Ya, Saya bagus. bawa mak saya duduk sekali dengan allowance RM75. Jadi kami makan, sewa rumah untuk hidup bersama. Jadi itulah yang saya dapat saya lakukan untuk ibu saya. Jadi saya tak sanggup nak tinggalkan dia. Saya bawa bersama untuk duduk bersama di Tanjung Malim, ya. Waktu itu saya masuk maktab perguruan di Tanjung Malim. Saya sangat-sangat appreciate lah mak saya, walaupun dia seorang yang dia seorang yang buta huruf, tapi saya masih ingat bagaimana dia mendidik saya dari segi ilmu-ilmu agama. Malam-malam dia sanggup dokong saya pergi 1 kilometer, dia dokong saya malam-malam pergi belajar dengan seorang guru yang jauhnya lebih kurang 1,5 kilometer nak belajar Al-Quran. Ya. Jadi saya masih ingat tu, terpaksa meredah bendang, kebun, pukul 11 tengah malam dia dukung saya balik. Jadi itu menjadikan sumber inspirasi saya untuk terus kuat untuk menjadi seorang manusia lah. Itu manusia yang boleh memberi yang kita bincang pada hari ini, kejayaan tu. Jadi itu faktor-faktor kejayaan saya, doktor. Banyak yang sumber inspirasi lah sebelum saya kahwin kan. Sumber inspirasi selepas kahwin, isteri lah. Tapi walau bagaimanapun ibu saya tetap duduk dengan saya hingga akhir hayat bersama-sama dengan saya. Itu sedikit pengalaman yang saya bersama dengan ibu sebagai seorang mentor yang saya rasa tidak ada tolok bandingnya lah. Jadi saya masih terkenal. Sebab itu saya cakap ke doktor, setiap 2 minggu sekali saya tetap pergi ziarah. Saya bersembang dengan dia di kubur. Jadi orang kata mengenang jasa dan sebagainya. Alhamdulillah tu. Kita selalu. Bagus. Alhamdulillah, cukup terang dan nyata. Jadi saya rasa mungkin Hajah pun feel motivated. There are things in your mind, you want to say something. Apa yang telah disampaikan oleh Dr. Syuib tadi, dia merupakan sesuatu penceritaan melibatkan kita boleh merasai suasana kejayaan, suasana bersama dengan ibu, suasana di dalam mencari ilmu, suasana mencari rezeki,
dan suasana bagaimana akrabnya seorang anak dengan ibu. InsyaAllah saya ingat kejayaan doktor ni adalah hasil daripada doa ibu doktor. Ya, satu nikmat yang Allah bagi, tinggi Betul. nilai dia. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita ni dapat ramai-ramai dapat mendengar satu cerita yang benar. Cerita benar. Ini bukannya ni satu pengalaman yang cukup baik. Sebab itulah yang mana boleh tolong share lah banyak. Ya. Hajah, sila Hajah. Anything come your mind. Itu satu pembukaan yang memang hebat. Kita boleh merasai cara pencapaian dia, tekanan dia, intonation dia. Daripada mula dia bercakap sampai kejaya, kita boleh dengar the drop dia punya suara, serak, parah, semua menunjukkan sesuatu yang berlaku di dalam bentuk social emotional tu. Okey, macam mana Hajah? Sila Hajah. Okey, terima kasih Dr. Master Syakir Mustafa. Dan juga terima kasih Dr. Smith. Sangat inspirasi buat saya terdengar cerita Datuk Dr. Smith, is it? Okey. Bagi saya, tapi apa yang tadi Datuk Smith itu sebut tadi itu sebenarnya benar. Sebagai seorang ibu ni, watak kita ni sebenarnya berbagai-bagai. Kita ingat title kita ibu. Tapi kalau Allah anugerahkan ibu tu di tapak kakinya ada syurga, nilainya besar sangat kan. Tapi sebagai kita ni orang akal, kita nak juga guna akal kita. Jadi bagi saya seorang ibu ni kadang dia juga seorang lawyer. Dia juga sebab apa? Bila ada anak-anak bertengkaran, dia jadi lawyer. Dia nak selesaikan masalah kan. Bila anak-anak sakit, dia jadi doktor, jadi jururawat. Yeah. Dan dalam kehidupan ni, jadi saya rasa saya juga seorang ibu dan saya mempunyai 9 orang anak dan saya rasa saya punya watak ni always change at times. I need to be changed. Tapi saya rasa of course lah, saya punya seorang ibu juga yang sangat kalau kita rasa ibu kita ni sangat fierce lah. Fierce kalau anak-anak panggil garang. Kan? Anak-anak kata nenek ni garang lah, takut dengan nenek. I cakap gini, kalau nenek tak garang, I'm not now. Umi tak jadi sekarang ini Umi. That's why Allah kasih I seorang ibu yang garang seperti ini. But you please don't be garang with me, ya. Anak-anak cakap. I cakap insyaAllah tak. I guna diplomasi untuk you all. Jadi watak kita punya, our status ni sebagai ibu atau sebagai parents ni kadang watak kita berbagai-bagai. But now teknik lagi. I selalu sebut dengan anak-anak gini, Umi dah belajar coaching tau sekarang. Jangan main-main. My method I present to you all. I present 21st century method. Alhamdulillah. I told them. So, dia kata, Umi, I say online. No wonder online. Dia said, because I have children. And then in fact, I'm running a home. So I think I have to learn to upgrade myself so that I can change myself. So tadi I tengok doktor sebut kan, inspirasi kita untuk membangun tu kan. Lagi satu di sini saya rasa behind a success man is a powerful woman behind. Am I right or not? Yes. That is what I understand also. Then also memang I pun lalui reality tu lah. How I see my dad, you see, and how I see my own family, few of us also. See, itu sikit lebih yang saya boleh tambah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Doktor dengan Hajah. Satu pandangan daripada seorang anak terhadap ibunya. Perasaan seorang anak menilai kebaikan apa yang dilakukan oleh ibunya. Perasaan seorang anak mencerita suasana apabila bekerja, hidup bersama dengan ibu dan juga setelah berkahwin. Dan tadi kita mendengar seorang ibu yang punya anak 9 orang menceritakan bagaimana peranan yang dimainkan oleh guru tu, ibu tu cukup hebat. Ibu tu lah guru, ibu tu lah mentor, guru isteri, ibu tu juga lah coach, ibu tu juga seorang doktor, merawat, menjaga anak, ibu juga seorang penasihat. Yang hebat kali Hajah cakap, ibu juga seorang lawyer. Hebat tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, ilmu kita tak tahu bagaimana suasana berlaku. Ini dicerita oleh seorang ibu sendiri yang punya pengalaman mendidik 9 orang anak. Dan mana dia terpaksa tegas dan menentukan supaya tidak kejayaan tak akan sampai di mana dia ada sekarang.
Jadi pertembungan dua-dua penceritaan tadi, iaitu daripada Dr. Syuib, pengalaman yang dikasihi dan mengasihi ibunya, sehingga dia pergi ke kubur setiap minggu, mungkin cara tak langsung macam cikgu cakap, cikgu duk berbual dengan ibu cikgu lah. Itu merupakan satu inspirasi. Ini gambaran bagaimana close-nya seorang ibu dengan anaknya dan bagaimana close-nya seorang anak dengan ibunya. Jadi zaman sekarang ni, kalau kita ambil daripada hasil perbualan kita tadi ni, pembuka kata menceritakan kaedah sebenarnya. Soalan how nak menentukan kejayaan yang kita telah peroleh hasil daripada didikan dua ibu bapa kita, hasil daripada didikan ibu kita. Bagaimana pula kita merancang pelayaran hidup kita? Apa yang perlu kita lakukan? Hasilnya, hasil apa yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu kita, maka ya, nah, insyaAllah kita dah sampai di sini. Soalannya, kalau orang tanya, you mau apa? 30, you mau apa? 40. Hak yang 30 kata dia pun belum tentu boleh sampai 40. Itu perbezaannya. Dia tengok orang tu orang tua. Dia tak tahu bolehkah dia sampai ke umur yang tua. Tetapi kita tak tahu bagaimana. Yang kita tahu, apa yang kita ada, yang kita boleh sama-sama pakat berbincang, memberi bantuan, membantu antara satu dengan lain. Apa yang kita lakukan ini merupakan satu, orang kata sikit sumbangan, mungkin kekuatan minda dan perasaan. Kedua-dua tadi mencerita mengikut suasana, konteks yang berlainan. Konteks daripada seorang ibu terhadap anak, konteks seorang anak terhadap ibu. Betul Doktor Dengan Hajar? Betul. Dalam kedua-dua konteks ini, apabila diperbincang, apa yang saya dapat mengingatkan, berlaku satu common ground. Common ground yang sama rata. Kita kena sama dulu baru berbeza. Tak akan berbeza selagi kita bukan orang yang sama. Kita kena sama baru kita berbeza. Kalau kita tak sama, kita tak boleh berbeza. Jadi, apa yang sama kita satu, kita human being. Manusia punya perasaan, punya jiwa. Kedua, kita ada pemikiran. Walaupun pikiran kita tertakluk ke mana, tahap mana, peringkat mana, kematangan sosial emosional kita. Jadi penceritaan yang disampaikan tadi, kita renung sekejap. Apa yang kita dapat? Bukan maksud saya dapat dari cerita tu. Apakah outcome, apakah kebaikan yang kita mula nampak sekarang, hari ni bercerita ni. Walaupun Hajar dengan doktor pernah cerita benda ni banyak kali. Tahun 2000, tahun 19, tahun 90. Tapi cerita ni tetap berlainan pada cerita-cerita yang sama sebelum pada ni. Betul atau tidak? Sebab penceritaan sekarang meliputi gambaran, konteks, pandangan, bayangan yang terdapat terkini, semasa. Itu yang dikatakan present based. Sebab itu coaching juga dia panggil satu present based coaching. Bila kita coach dengan orang, kita bercakap dengan orang, fakta yang sama kita bagi walaupun fakta tu yang lalu, tapi mengikuti konteks yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Jadi dari konteks ni pun, saya ingat, mungkin cikgu dah nampak sesuatu penambahan. Mungkin dulu cikgu tak nampak. Sila cikgu. Doktor sini. Saya gini doktor, kesan daripada apa yang mak kita didik kita ataupun mak kita coaching kita dalam bahasa yang moden. Contohnya dia memberi kepercayaan kepada anak dia. Dia memberi kebebasan kepada kita. Dia memberi kepercayaan, kebebasan, dan dia melatih kita bercakap dengan orang supaya kita hormat dengan orang. Waktu kecil dulu dia latih. Mak kita latih kita. Saya dapat rasakan bagaimana mak saya mendidik saya bercakap dengan orang tua-tua mesti hormat. Kalau saya cakap kasar sikit dia akan cubit saya. Jadi itu adalah satu latihan coaching yang sangat menarik, dia membentuk kepribadian saja. Jadi kesan daripada itu kita dapat lihat pada waktu ini sebagai seorang pendidik, dan selepas menjadi seorang pendidik, saya sebagai seorang pendidik, saya tetap membawa watak-watak yang menghormati pada orang, sama ada orang tua ataupun orang muda. Jadi orang kata istilah apa? Orang tua kita sayangi, betul doktor? Betul. Orang muda kita hormati macam tu. Jadi saya pegang pada prinsip tu. Jadi itu salah satu di antara benda-benda yang mak saya buat pada diri saya.
dia melatih pembentukan kepribadian, menjadi orang yang bertanggungjawab. Dia membawa saya pergi tolong dia membantu buat ambil upah potong padi, ambil upah tumbuk padi. Jadi itu dia melatih saya untuk berdikari, melatih kesabaran, betapa susahnya hidup. Jadi benda itu akan terbawa dalam diri saya sekarang. Saya melatih anak saya membentuk kepribadian anak saya supaya kamu kena tahu hidup abah pernah susah. Jadi jangan kita fikirkan apa mau, walaupun abah dah macam ni makan gaji dan pencen dan sebagainya, kita kata kita ada sedikit rezeki Allah bagi, tapi kita kena pandang dari sudut kita waktu sebelum kita mendapat yang benda ini, kita lalui benda-benda yang zaman-zaman yang doktor kata tadi, iaitu bukan mudah, ya. Kita nak dapat kejayaan, satu-satu kejayaan, kita kena lalui benda-benda yang pahit maung. Ya. Kita kena rasa susah, pahit maung, baru kita dapat rasa kejayaan-kejayaan macam ni. Jadi itulah kita benar pembentukan yang mak saya latih pada diri saya latih pada anak-anak saya sekarang. Dengan zaman sekarang ni kita kena membentuk mereka menjadi orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang rasa bersimpati dan empati, doktor. Ya. Kita tak boleh lepaskan benda-benda ni kepada mereka lebih kurang macam tu. Jadi kita kena latih mereka seperti menyayangi orang lain, menghormati orang lain, ya, seperti mana ibu saya membentuk kepribadian saya waktu kecil dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu satu, orang kata satu maklumat yang penting bagi sesiapa yang ikut ni. Jadi siapa yang ikut ni mintalah kalau nak komen apa silalah tulis. Kami ever ready, bersedia untuk menerima apa saja komen sebagai satu penambahan, sebagai satu orang kata tunjuk ajar juga kepada kami, kepada tuan-tuan dan puan di luar sana banyak pengalaman lagi. Dan tertarik saya nak minta pendapat daripada Hajah. Hajah juga seorang ketua, ketua dalam dan juga sekarang founder, salah satu founder NGO antara 3 negara, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Jadi kalau sudut penceritaan dua-dua tadi daripada Dr. Shi dengan apa yang disampaikan oleh Hajah tadi dalam bentuk kejayaan dibawa kepada satu organisasi, apa penambahan yang Hajah dapat hari ini Hajah sebagai satu sharing dan juga satu knowledge development kepada kita. Sudah bagi sikit penceritaan dia Hajah. Sila. Saya sebenarnya terinspirasi lah dengan Dr. Suid. Sebenarnya apa pun dalam kehidupan ni bagi saya sebagai seorang pelajar lah. Pernah saya ditanya oleh seorang teman, ini sampai bila nak jadi pelajar je? Tanya kat saya. Saya cakap pelajar ni sampai matilah. Pelajar ni tak semesti tak mengajar. Pelajar ni tak semestinya we doing anything. Maksudnya di sini. Bermakna sebab apa, kita ni orang tua ni, bagi saya kita ni ada juga ego kita lah. Ada kita punya ego yang sometimes we have to lower our wing in order to cooperate with the youngsters now. So that's how bagi saya untuk menjadi seorang yang berjaya tu macam tadi Dr. Suid sebut tu kan, bagaimana dia diterap oleh ibunya. Sangat beruntunglah Dr. Suid punya seorang ibu yang berkaliber kan untuk mendidik. Sebab bagi saya ibu ni walaupun dia tak pandai, tak kurang ilmunya, tapi dia di mata Allah tu sangat besar, yang mana kita pun kena support kan untuk meninggikan martabat dia. Macam mana kita tahu Rasulullah kita sendiri pun tak pandai membaca, tapi Allah menggandingkan nama dia tu sebelah dengan nama Allah. Itu menjadi Habibullah. Jadi bagi saya punya seorang ibu juga, tapi ibu yang mungkin kurang lah. Macam tadi doktor sebut juga, ibu doktor tak pandai membaca dan sebagainya.
cuma satulah, saya dididik dengan disiplin oleh ibu. Okay. Dengan 24 hours yang kita ada tu, bagaimana kita nak menjalani 24 jam. Walaupun ilmu agama dia kurang, tapi mendisiplinkan diri dengan membuat kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang bermanfaat. Jadi di situ mungkin kita juga terbentuk untuk membuat satu kerja yang baik atau kerja yang bermanfaat untuk diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Maka di situlah terbentuknya. Kalau saya teringat dulu ibu saya kalau masak, kan dia tiap masak, kita dulu ada beradik 8 orang ya, sebelah mak ayah 10 orang. Masak periuk satu kecil, dia tidak memasak periuk yang besar. Besar kan? Kami kenapa banyak besar-besar ni? Memang dulu susah kan? Tak ada, saya ada nak bagi depan, yang kiri, yang kanan, yang atas dan yang bawah. Apa dia nak buat mangkuk-mangkuk untuk dibagi pada jiran-jiran makanan tu. Oh begitu, saya cakap yang tengah hantar saya lah. That's my job. So, tapi kehidupan kami pun susah, doktor. Memang susah. Memang kalau dulu semua rasa banyak melalui kehidupan susah. Jadi kehidupan kami susah. Jadi tapi mungkin dengan keberkatan dia tu kan, yang memberi tu kan, di situlah Allah buka-buka jalan untuk dia. Sampai sekarang ni kalau saya kata ibu saya ni dia boleh jadi jutawan lah sekarang, umur 86 tahun. Macam tu. Jadi dengan inspirasi yang dia ada tu, yang telah kami dipupuk pun untuk membuat kerja-kerja kebajikan dari kecil ni. Jadi itu yang mungkin terbawa-bawa lah sampai kami ke umur ini. Dan begitu juga saya cuba menerapkan juga kepada anak-anak. Tak sebanyak sedikit, sebab sekarang anak-anak kata di Singapura ni kehidupan susah. Anak-anak saya tak sekolah di Singapura sebenarnya. Anak-anak saya semua sekolah pondok di Malaysia je. Di Indonesia dan di Malaysia, yang balik sini tak mempunyai sertifikat. Istilah gitulah. Sekolah pondok macam itu pilihan suami lah. Saya sebagai seorang isteri memang menuruti yang baik lah kan. Tapi kaliber anak-anak ni berbeza-beza. Bila mereka balik Singapura, mereka upgrade themselves, mereka mengambil peluang-peluang memperluaskan ideologi mereka, teknologi lah apa dan sebagainya. Di situlah mereka membangun. Bagi saya pembangunan tu memang penting, tapi pembangunan kita mendevelopkan diri kita dengan Allah dan Rasul tu, itu lebih penting lah untuk menjadi seorang insan yang takut dan cinta pada Allah. Itu sangat penting. Dan untuk develop ni kita kena develop sampailah kita mati. Begitu juga ibu saya sampai sekarang pun dia masih monitor saya, walaupun dia dah tahap ke dementia, dia akan tanya saya, ke mana kau pergi semalam? Itu persoalan dia. Jadi itulah sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Hajah. Memanglah tepat macam semalam juga. Apa yang ditekankan di sini 3, iaitu satu, penekanan kepada behavior, kelakuan kita. Kedua, apakah attitude, apakah attitude, perangai kita tu. Yang ketiga, yang pertama sekali adalah dia menzahirkan nilai-nilai yang kita pegang, the values. Hajah dengan doktor cakap tadi menyentuh ketiga tadi, iaitu nilai, attitude ataupun sifat-sifat dia, dan behavior, kelakuan dia. Jadi rupanya semua ni bertolak daripada nilai yang kita didedahkan oleh kedua ibu bapa kita. Nilai-nilai itu kita pegang, kita menjayakan dia mengikut kemampuan dan makna yang seadanya, kemampuan yang kita boleh berikan. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, yang mana zaman semua dengan computerized, semua handphone computerized, beli barang pun pakai tak sampai orang hantar rumah. Nak naik Grab pun tak payah tunggu di luar, tunggu orang ambil di rumah. Jadi kalau macam ni yang keadaan, apa yang kita boleh lakukan supaya suasana pendidikan macam dulu ada kesinambungan, tak terputus. Jadi how we apply, macam mana kita pula seorang ibu dan bapa di sini nak menggunakan teknologi yang ada sekarang ni, membantu supaya apa yang kita dapat dengan ibu bapa kita tu dahulu akan kita boleh sampai juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Apa pendapat doktor? Cara mana yang boleh kita lakukan? Sebab doktor selalu berdampingan banyak dengan budak sekolah, memberi motivasi dan sebagainya. Dalam keadaan suasana yang mana memang berbeza langsung daripada tahun 50-an, 60-an yang suasana cukup berubah. Dulu hijau, sejuk, lah tak ada hijau dah, batu semua, bangunan-bangunan batu kan.
Kita duduk di Kuala Lumpur ni hutan batu orang kata kan, banyak bangunan. Jadi macam mana kita nak sambungkan dalam konteks yang terkini dengan internet, komputer dan sebagainya. Sila doktor. Bagi ibu bapa lah doktor. Pertama, mendidik anak ni kita jangan terkongkong kepada satu perkara yang terlalu absurd lah. Kita kena ikut rentak zaman, kena ikut rentak semasa, kita kena ikut rentak peredaran waktu ketika itu. Jadi dengan keadaan teknologi, sains dan sebagainya, kita mau tidak mau kita kena terima hakikat bahawasanya teknologi itu penting dalam kehidupan. Dan teknologi itu perlu kita terapkan ke dalam jiwa anak-anak kita supaya mereka mempelajari ilmu ini bersungguh-sungguh, kerana dengan teknologi inilah sekurang-kurangnya boleh membantu kehidupan mereka pada masa depan. So, contohnya untuk mendapatkan satu kerjaya yang baik ya dalam kehidupan mereka, kita memerlukan teknologi terkini. Jadi asas kepada teknologi itu kita kena belajarlah. Contohnya ilmu tentang komputer. Yang kedua, ilmu tentang teknologi yang ada kaitan dengan perindustrian. Jadi kita kena ambil tahu benda-benda itu, dan sebagai seorang ibu bapa kita kena memberi motivasi semangat pada mereka, jalan-jalan bagaimana untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jangan kita patahkan semangat anak-anak apabila sebut anak-anak nak belajar, saya nak jadi engineer bah, saya nak menjadi engineer mak. Jangan, engineer kerja teruk dan sebagainya, susah nak belajar matematik, fizik dan sebagainya. Kita bolehlah, kita kena bagi dorongan kepada mereka. Apa yang mereka nak, kita kena bagi dorongan, kita kena support mereka. Ya, kita support, kita beri kebebasan untuk mereka membentuk cita-cita matlamat mereka. Jadi benda-benda ini akan memberi kejayaan kepada mereka. Jangan kita letakkan barrier, kita letakkan hadangan kepada mereka. Kita kena sebagai seorang ibu bapa, kita kena ada satu benda yang memberi pemangkin lah, memberi semangat yang tinggi kepada mereka, semangat jual yang tinggi terhadap apa yang mereka hendak pelajari. Ya, kita bagi sokongan moral, ya, dan juga material, apa yang patut kita bagi sokongan kepada mereka. Jangan kita sekat kebebasan apa yang mereka nak. Dengan zaman keadaan pada hari ini, ilmu teknologi, ilmu sains dan sebagainya sangat-sangat diperlukan, ya, untuk kita berjaya satu hari nanti. Jadi sebagai seorang pelajar juga, dia kena belajarlah apa yang patut berkenaan dengan apa yang dia nak menjadi seorang masa depan dia nak menjadi apa, dia kena belajarlah daripada sekarang. Didik diri untuk nak berjaya ke arah tu. Dia kena tahu skill apa yang nak. Ya. Kalau dia nak menjadi skill sebagai seorang doktor, dia kena tahu hala tuju sebagai seorang doktor. Sebab seorang doktor juga memerlukan ilmu yang tinggi. Bukan mudah nak menjadi seorang doktor. 7 tahun belajar sains baru dapat jadi seorang doktor. Kalau nak jadi doktor yang biasa cucuk sendiri itu, bolehlah, tak payahlah masuk universiti kan. Itu mudah. Jadi kalau nak jadi doktor yang ini memerlukan masa yang panjang. Jadi memerlukan pendidikan yang formal, ilmu yang tinggi dan sebagainya. Jadi sebagai seorang ibu bapa, dia kena bertanggungjawab, memberi dorongan, memberi support, memberi motivasi kepada anak. Ya, jadi apa-apa yang patut kita bantu mereka supaya mereka berjaya satu hari nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hajah, macam mana Hajah? Macam mana pula daripada sudut Hajah sebagai seorang pengarah syarikat, sebagai seorang co-founder dalam pembentukan kaki tangan, supaya apa ilmu yang kita dapat daripada ibu kita boleh kita salurkan dan boleh guna pakai dalam keadaan sekarang terkini, especially dalam zaman serba-serbi yang berbentuk teknologi.
Okey, dalam zaman milenium ni katanya sekarang. Ya. Sebenarnya kalau kami di Singapura ni memang diterap lifelong learning even for orang tua. Disuruh belajar teknologi. Lagi-lagi orang-orang muda lah kan. Ya. Jadi saya pergi pada diri saya sendiri lah. Asalnya saya pun daripada bawah, saya struggle, saya belajar. Saya Ya. juga bila I'm also e-book writer actually. Jadi bila saya dah kecimpung di dalam e-book writing ni, dia needs communication and they need to use your laptop, your whatever. So I pun belajar. I belajar how to use the Canva and I belajar. Sambil belajar, kadang-kadang kita belajar juga dengan anak-anak. Then my children contohnya cakap, Umi nak kena buat Canva lah macam mana ni? Dah lupa pula teknik-teknik dia. Mari kita ajar. So that's how to me lah lifelong learning ni atau long life learning ni dia sentiasa kena ada. Especially now untuk kita nak synchronize dengan teknologi sekarang ni kan. And it's very important lah. We have to struggle for it. Lagi-lagi individu yang ada matlamat, ada wawasan kan. Especially remaja-remaja ni adalah aset negara, bangsa, lagi-lagi agama. Mereka sangat perlu kadang-kadang di-push, di-guide untuk terus maju ke depan. Betul lah kata tadi cikgu sebut tadi tu kan. Sangat perlu pada benda-benda macam tu. Dan kita sebagai orang dewasa atau orang tua perlu mendorong mereka. Dan membagi semangat lah istilahnya kan. Supaya mereka lebih nak ke depan. Sebab kalau nak ikutkan umur kita ni dah singkat kan. Ya. Tapi kalau mereka tu Betul. sebenarnya kehidupan mereka kan, kalau kita saya pernah lah dicerita oleh anak muda, kehidupan nenek dah hampir ke depan kata dia. Kehidupan kami meninggi. Memang saya setuju sebab itu kehidupan structure of kehidupan. Tapi bila Allah campur tangan dalam urusan tu, kita tidak akan tahu siapa yang akan pergi dulu. That's why I always talk to the children. Itu dah sedikit. So cara tak langsung kita memikirkan transformasi diri mengikut kaedah, suasana, pendedahan, butir-butir tekanan, content analysis ataupun orang kata kita melihat satu sudut mengikut keperluan terkini. Dan kalau tengok banyak maklumat sekarang ni yang membincang sekarang ni memberi contoh-contohkan teknikal. Tidak ada bukan kita of course technical advice pun tak juga, tapi kita memerlukan adaptable teknik nak membantu orang. Sebab zaman sekarang ni orang jarang cakap, orang banyak menulis. Dalam WhatsApp dia membisu, diam ya. Betul ya? Dia diam jawab WhatsApp, tak cakap. Tak tahu dapat maklumat ya. Tiba-tiba dia loncat dapat maklumat. Semua daripada skrin yang kecil. Jadi kalau dulu kita boleh berjumpa kawan, bagi salam, bincang, sekarang ni dah tak ada dah. Dah duduk masing-masing. Kita sama kita duduk mengingat handphone saja. Jadi macam mana sekarang ni boleh membantu kita nak menyalurkan pengalaman. Sekadar membaca kita tak dapat merasainya. Melainkan kita ada pertemuan dan perbincangan dan sebagainya. Jadi cara mana yang boleh kita lakukan? Satu yang kita buat ni macam kita buat sekarang ni, Zoom. Itu pun berapa orang yang boleh dengar? Berapa orang boleh ikut? Kita tak tahu sejauh mana yang kita cakap ni sampai. Bukan benda yang kita cakap ni berbentuk ilmuan. Bukan sonok-sonok dan bidang-bidang tertentu kan. Yang ni memerlukan satu kesungguhan, tekunan untuk mengetahui benda-benda macam ni. Jadi ada cara lain lagi tak boleh kita lakukan supaya ramai lagi orang dapat mengetahui apa yang sedang diceritakan? Itu persoalan yang timbul. Apa pendapat cikgu dengan Hajah? How to let people know more about what you are talking here? Kadang-kadang benda cakap tapi tak sampai kat dia orang. Because ikut algorithm Facebook lah, habis buat dia letak direct 30 orang saja. Tetapi bila orang like banyak, maka di situ dapat banyak. Jadi kita nak walaupun sikit tapi berkualiti. Walaupun banyak, pendedahan diberi pada umum. Daripada situ datangnya quality viewer. Jadi pandangan saya Dr. Sila. Pandangan saya, kalau kita nak bagi kita punya maklumat kita ni tersebar dengan luas. Pertama sekali kita kena ada persediaan perancangan, kita kena sebaran maklumat kita lebih
orang kata efisien ya, kepada kita punya rakan-rakan ataupun kita punya grup, kita punya audience. Jadi kita buat dengan teliti, baru benda ni dia pergi ke benda ni tersebar. Ya. Tapi dengan adanya sosmed ni, medsos ni, media sosial sekarang, benda-benda macam tu pun boleh membantu juga, seperti Facebook sekarang. Walaupun kita kurang audience kita, tetapi benda ni apabila teknologi, doktor buat rakaman, kita boleh ulang, kita boleh masukkan, download di dalam Facebook, YouTube dan sebagainya, view juga akan tinggi selepas ini. Sebab keadaan live sesuatu masa yang kita buat ni kadang-kadang mungkin sesuai dengan kita tapi tak sesuai dengan orang lain. Ya? Tak sama dia punya time seseorang tu. Jadi itu faktor yang menyebabkan kita nak paksa orang dalam keadaan yang supaya meramaikan keadaan payah. Ya, betul. Seorang motivator yang hebat pun dia nak panggil orang yang datang ramai-ramai pun payah juga dengan keadaan sekarang pandemik ni. Dia punya pemikiran manusia tu lain macam apabila masuk dalam zon pandemik ni, doktor. Jadi kita harapkan dengan cara apa yang doktor buat, download balik contohnya rakaman kita ni, salah satu di antaranya rating kita, maklumat kita akan dilihat oleh orang lain. Kalau kita buat dalam bentuk mass open tu lain ceritalah, itu mungkin ramai crowd kita boleh buat dalam masa-masa yang tertentu ya. Itu pandangan saya lah, doktor. Alhamdulillah. Hajah macam mana Hajah? Kalau saya untuk kita reach the young ataupun anak-anak muda kita yang menjadi aset pada negara, bangsa dan lagi-lagi agama kita, sebenarnya kita pun kena guna cara-cara yang macam teknik-teknik moden ni lah. Sekarang diorang kan selain daripada FB, Instagram, Twitter, ini kalau WhatsApp-nya, punya signal lah, line-nya, this is all membantu kita dalam pengedaran kita lah sebenarnya. It's also, and then also word of mouth. Tadi macam cikgu kata yang kita buat recording itu sangat membantu. That's what I'm doing also. I'm doing my degree with dia record, I hear and we learn from there also. Kadang-kadang kita tak dapat nak hadir kelas or whatever kan. Itu juga membantu. Sangat-sangat membantu. Lagi pandemik memang betul. Orang takut nak keluar, tapi anak muda dia tak takut nak keluar. Dia orang suka mencabar kadang-kadang kan. Tapi dengan membuat classes of course lah terhad ya. Kalau membuat satu pertemuan-pertemuan pun sebenarnya baik jugalah. Bersilaturahmi supaya kita dapat menukar-nukar fikiran. Tapi ke mana kita pergi pun sementara ni kena jaga SOP je lah. Macam kalau di Singapura terhadnya 14 orang contoh kan. Jadi kita ikut SOP negara lah. Jadi kalau dimakan di luar contoh 5 orang. And then kita ikut juga SOP. So dengan untuk kita kerjasama dengan pihak-pihak yang berwajib ni supaya apa yang kita buat pun mendapat berkat dan rahmat. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah cakap lebih kurang 45 minit lebih. Jadi kita telah pun berkembang kepada satu sudut yang membawa pada isu semasa dan kita cuba menerokai jalan-jalan supaya penambahan ilmu, pendedahan ilmu dapat dipanjangkan kepada ramai. Memang saya pun buat, saya memang ada dalam YouTube dan juga dalam Facebook. Kalau bagaimanapun dia terhad kepada kita hanya circles. Melainkan ikut Facebook, the more people like, baru benda tu spread. Jadi ikut tajuk-tajuk dan keperluan orang. Sekarang ni, kalau saya keluar PKL tadi pun, saya pergi ada hal, orang tak berapa banyak sangat lah macam dulu. Tempat-tempat kalau pukul 12 lebih tu, orang bersesak-sesak makan kan. Sekarang ni nampak macam normal lah. Taklah berebut-rebut jalan tak banyak. Taklah terlampau sibuk sangat. Yang kedua, suasana sekarang ni mungkin tak mengizinkan orang bebas keluar. Walaupun keluar, masing-masing kena pandai-pandai jaga lah. Pandai jaga diri dan sebagainya. Jadi kita keluar bila ada keperluan. So sekarang ni apabila saya buat live macam ni,
saya dapati memanglah isian perlu diberi pada mereka-mereka yang ingin mengetahui penambahan ilmu, sama ada dalam bentuk kursus percuma, pembayaran dan sebagainya, sangat-sangat diperlukan sebab tanpa kita ketahui perkembangan teknologi dah hebat dah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Nanti satu hari saya akan buat sikit tajuk apa perkembangan dan teknik coaching pun dah berkembang lah. Dan mereka cuba menggunakan everything now in robot. Robot tuan-tuan. Robot ni kira cukup advance lah. Sekarang, bila main 5G ni lagi hebat. 5G 5G ni maklum sajalah. Jadi kita pun kena faham. Semuanya cepat dan pantas. Jadi beza kita dengan di sana tu macam kita ada di balik dinding saja dengan 5G ni. Dan lagi satu kaedah yang kita boleh buat ialah kita kena fixkan the time. Bila dan masa yang tertentu. Mungkin saya boleh buat pukul 12. Tapi bagi orang bekerja tak boleh buat pukul 12. Dia kena buat petang pukul 5. Bagi setengah orang pukul 5 tak boleh pula. Dia dalam perjalanan balik. Nampak? So dia tak tentu. Mungkin dia akan melihat sesuatu yang ada relevan tajuk, baru dia follow. Baru dia ikut. Ada tajuk-tajuk. Yang kedua mungkin mengikut dia khas kepada sesuatu bidang-bidang tertentu sahaja. Jadi kita kena pergi kepada crowd. Crowd kata umum. Nak pergi kepada umum tu mungkinlah yang ni yang mana digunakan marketing, servis dan sebagainya. Okey, kita dah cakap dah, saya ingat dekat 50 minit dah. Ada apa-apa tambahan lagi Doktor dengan Hajah yang perlu kita tambahkan lagi tajuk coaching kejayaan peringkat kedua. Ini dah peningkatan pada semalam Hajah. Perkembangan yang baik. Yang bagus kita panjangkan. Dan saya pun share juga kepada sahabat-sahabat yang ada. Tapi itulah, kira sejam ni pun heavy. The most people tengok pun 5 minit, 3 minit saja. Jadi tengoklah orang mana minat nak tengok panjang ke pendek, terletak pada orang lah. So apa-apa saja tambahan, pandangan, harapan, cadangan, sila pada panel kita, Hajah Zubaidah dengan Dr. Syuib. Sila. Okey, sebagai penutup lah Doktor ya. Sila. Sebagai rumusan ya. Saya nak bagi sini sedikit ciri-ciri ibu bapa cemerlang sebagai seorang mentor lah kepada anak-anak. Ya. Jadi saya ambil ukuran, saya ambil contoh kepada ibu saya sendirilah. Bagaimana dia membentuk diri saya waktu dulu-dulu untuk menjadikan saya manusia yang menjadi berjaya ya. Bagi ukuran saya, mak saya, ibu saya mendidik saya sehingga saya berjaya. Kepribadian itu yang pertama sekali, dia sentiasa ada wawasan. Dia membentuk ada wawasannya. Walaupun ibu saya ni seorang yang buta huruf, tapi dia ada wawasan. Dia ingin melahirkan saya sebagai seorang anak yang berilmu, ada pengetahuan tentang dunia dan juga akhirat. Dia tidak mau menjadi seperti diri dia. Sebab tu dia sanggup buat apa saja. Jadi sebagai kita, sebagai seorang ibu bapa, ya, sahabat-sahabat semua, rakan-rakan kita semua yang di luar, sebagai seorang ibu bapa, kita kena ada wawasan. Bagaimana kita nak membentuk diri kita, keluarga kita, ke menjadian yang akan datang. Ya? Jadi kita ada wawasan, kita ada matlamat, kita ada misi dan visinya keluarga kita. Bagaimana kita nak melahirkan anak kita, anak yang ada titik-titik kejayaan suatu hari nanti. Jadi maknanya berpandu. Kita sebagai seorang coach, sebagai seorang mentor, ibu bapa sebagai seorang pembentuk, sebagai seorang guru. Jadi bagaimana kita nak tu, kita kena ada wawasan. Yang kedua saya lihat di sini ialah walaupun susah sekali mana sekalipun kita kena tanamkan semangat untuk memberi ilmu kepada anak-anak kita. Ya? Kita kena beri semangat ilmu kepada mereka dan juga membentuk kepribadian yang tinggi. Membentuk kepribadian yang tinggi. Kita melatih mereka untuk menjadi seorang manusia yang hebat. Ya? Maknanya kita tanamkan personal branding mereka. Kita tanamkan sifat-sifat kepribadian yang baik
untuk dia boleh bertahan sebagai manusia di dunia yang berjaya dan juga sebagai manusia yang akan menghadapi dunia akhirat besok. Jadi satu lagi, dia sentiasa kita kena jadikan diri kita sebagai seorang ibu bapa yang berfikiran positif. Jangan kita ni berfikiran negatif terhadap anak-anak kita. Apa-apa dorongan kita bagi pada mereka supaya mereka juga menjadi orang-orang yang bersemangat untuk berjaya. Jangan kita mudah patahkan semangat mereka untuk mereka terus belajar dan sebagainya. Cuba kita membentuk daripada awal hingga mereka menjadi manusia yang berjaya. Dan yang seterusnya, kita juga melatih mereka sebagai orang yang mempunyai komunikasi yang baik, berkesan, efisien, sama ada komunikasi dalam keluarga ataupun masyarakat, ataupun selepas ini dia menjadi seorang leader yang baik, ya, untuk negara, ya. Itu yang penting, kita melatih dia berkomunikasi dengan baik, bersedia berkorban, ya. Itu saya mendapat didikan seperti itu, berkorban apa saja, ya. Jangan kita terlampau berkira untuk diri kita, untuk orang lain, keluarga dan sebagainya. Jadi seterusnya, akhir sekali ialah kita melihat juga kebajikan pada anak-anak kita, keluarga kita. Jadi sekurang-kurangnya daripada sudut kebajikan itu, dia akan membentuk keluarga yang orang kata keluarga yang terbaik lah, dari sudut apa saja sekalipun, ya. Untuk menjadi keluarga yang baik, kita kena ada faktor-faktor itu semua. Itu semua saya ambil garapan, pengalaman saya ambil daripada ciri-ciri yang ibu saya bentuk sebagai seorang mentor kepada saya. Kira-kira. Terima kasih. Sabar cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Hajah, sila Hajah. Terima kasih cikgu dah bagilah satu yang terbaik. Sila Hajah. Alhamdulillah, cikgu sangat inspirasi untuk menjadi seorang coach yang berjaya. Kalau saya pula lihat dari satu sudut ni sebagai untuk seorang yang berjaya tu, sebenarnya memanglah teknik-teknik yang kita kena apply tu, that is of course lah sebagai seorang ibu, sebagai pendorong Tapi dalam suasana begini, kadang-kadang kita sebagai seorang ibu pun kadang-kadang terlepas pandang, sorry to say, terlepas pandang in the sense that maklum jadual kita terlalu tight, kadang-kadang kita terlepas pandang dengan anak-anak ataupun orang persekitaran kita. That's why tadi cikgu ada guna satu perkataan terkorban. Saya sangat terpanggil untuk perkataan terkorban tu, sebab bagi saya terkorban tu sangat perlu dalam kehidupan, sebab itu adalah asam garam dalam perjuangan kita sebenarnya. Kita terkorban, berkorban, terkorban, dan terkorban itu dah asam garam kita dalam perjuangan ini. Jadi itu sangat penting benda perkara tu, sebab dia berjaya atau tak berjaya, pengorbanan tu tetap kena berjalan. Yes. That's what inilah sikit saya tambah. Alhamdulillah. Terima kasih pada kedua-dua panel kita, iaitu Dr. Syiib dan Hajah Zubaidah. Terima kasih kerana kedua-dua sanggup meluangkan masa, dan kita ni silih gantilah. Orang tu tak ada, orang ni ada, pasal masing-masing ada jadual yang tertentu, dan sabar, bukannya senang nak dapat masa macam ni. Hajah pun rushing sana, doktor pun rushing sini. Walaupun kita dah berjaya menjayakan buat live ni dengan tajuk kejayaan coaching, kejayaan yang kedua, satu perkembangan lebih luas lagi di atas tajuk yang sama yang kita buat semalam. Ini merupakan sambungan yang kalau semalam kita tak sentuh, hari ini kita sentuh. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih pada buah fikiran, pengalaman, satu apa yang berlaku kita sendiri, saya sendiri dalam keadaan pembelajaran bila ada suasana macam ni. Banyak penambahan yang diberi, nilai yang kita melihat, gaya-gaya percakapan dan sebagainya, menggambarkan suasana yang sebenar yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Dan nasihat-nasihat berbentuk beberapa senarai kita lakukan seperti yang disebutkan oleh Dr. Shin tadi, memberi makna, memberi panduan yang baik, dan juga teguran dan penambahan yang disampaikan oleh Hajah tadi, memberi sikit banyak pada kita bahawa
Apa yang kita buat sekarang ni memang banyak lagi kita kena buat. Banyak lagi kita belajar. Learn and learn and relearn. Dengan arti kata non-stop. Sebab tu dia kata lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Kita belajar sampai kita mati lah baru kita berhenti belajar. Sebab kalau kita tak belajar, kita akan jadi obsolete. Kita nak kontak orang tak boleh, kata kita tak tahu pakai telefon. Kita nak pakai ni sebab kita tak pakai komputer. Jadi sekarang ni dia illiterate dalam zaman sekarang ni, bukan dikata buta huruf. Kalau dulu tak pergi sekolah, dia panggil orang yang buta huruf. Okey. Tapi sekarang orang yang macam mana? Yang kata buta huruf tu. Salah satu dia komunikasi, hubungan antara satu dengan lain. Yang kedua, kita mengetahui beza data dengan maklumat. Apa yang kita sampai sini, ada terdapat data tapi banyak maklumat. Bukan saja banyak data tanpa maklumat, tapi gandingan maklumat dan data. Data membantu kita mendapat sesuatu yang terbaru, menambahkan lagi nilai perbincangan kita hari ini. Sekadar ini sajalah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan baru masuk, saya ucapkan syabas dan terima kasih. Sudi juga masuk walaupun sampai hujung dah masuk. Tahniah, anda merupakan seorang inspirer, orang yang bagi kekuatan, bagi inspirasi pada orang lain. InsyaAllah besok kita akan buat lagi juga dalam masa 5.12, 5.15 ataupun 5.20 petang. Harap tuan-tuan yang dapat ni sila share supaya sahabat lain kita mendengar. Sekarang ni kita buat coaching ni bukan sekadar technical coaching dah. Coaching ni selalu luas dia punya kaedah dia. Nanti kita sikit-sikit baru kita akan umumkan teknik-teknik dia. Saya ingin maklumkan bahawa saya telah pun mencanangkan iaitu kita akan buat free 1 hour coaching class, basic coaching kepada peserta yang ingin mengikutinya. InsyaAllah kalau tak ada halangan saya akan buat dalam hujung bulan ni ataupun awal bulan hadapan. Jadi kalau ada, insyaAllah minta Dr. Syed dah hajah, ada peserta di sini bidang-bidang tertentu yang berminat, silalah daftar kepada saya. Sila tulis PM kepada saya. Kalau yang tahu WhatsApp saya, you can WhatsApp to me. But anda memang hebat. Maklumat, pertanyaan, penyampaian anda semua sangat-sangat kami alu-alukan. Jadi jangan segan-segan silu. Tulis dah, hantarlah direct kepada kami, tak apa. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua panel kita yang sudi datang jauh dan dekat di dalam negeri dan luar negara. Dan pada sahabat yang sudi menunggu sampai habis, saya tak tahu berapa orang banyak. Tak selalunya tak banyak. Tak banyak tak apa. The smaller the quality one. Alhamdulillah. Kalau banyak pun lagi bagus. Pakat-pakat share, dapat sikit sebanyak. Kalau banyak, banyaklah. Kalau kurang, kuranglah. Jadi terima kasih banyak. Minta maaf sekiranya berlakunya silap cakap, laju cakap, lemah cakap, kurang sebagainya. Itulah kelemahan kami, kelemahan saya. Kebenaran semua adalah Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah besok kita berjumpa lagi, dapat kita bersua muka lagi. Mungkin kedua-dua panel ni mungkin ada sama dan lain-lain panel akan join lama. Saya tidak ada number yang terhad. Siapa saja nak masuk, maklum saya akan jemput. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan besok di waktu yang sama 5.15 atau 5.20. See my Facebook tomorrow. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala.